الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala pemberian dan kurniaannya, maka kita masih lagi Allah berikan kita suatu ruang dan peluang untuk kita terus hadir ke rumah Allah, kita melaksanakan ibadah kepadanya. Moga-moga tuan-tuan, segala apa yang telah kita kerjakan tadi mendapat sebaik-baik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita di wilayah Persekutuan khususnya pada hari ini kita tengok masjid kembali, masjid dan surau itu dia kembali bercahaya, begitu. Nah, kembali dibuka. Sebelum ni tak pernah tutup. Ada orang yang mendakwa Ustaz, surau ni ditutup dan sebagainya. Nah, sebenarnya tak pernah ditutup, cuma dihadkan. Nah, limitasi dari sudut jumlah itu sendiri. Sebab apa? Sebab nak mengawal daripada penyakit wabak yang mana bukan sahaja tuan-tuan melanda negara kita, bahkan melanda seluruh dunia. Nah, merasai bahang-bahang seumpama ini. Malah penutupan masjid ni tuan-tuan, bukan penutupan, mana menghadkan jumlah ini bukan hanya di Malaysia. Nah, tuan-tuan boleh google sedikit, tengok di negara-negara Islam yang lain. Mereka juga menghadkan dari sudut limitasi jumlah jemaah tadi. Nah, sebab apa? Takut jadi tempat berlakunya penyebaran wabak, yang mana wabak ini tuan-tuan merupakan wabak yang boleh membawa maut. Nah, di Malaysia saja lebih daripada 10,000 orang terkorban kerana wabak seumpama ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita kembali dapat hadir ke surau dan masjid, dan kuliah-kuliah agama kembali diaktifkan, dirancangkan. Ketika mana pandemik ada, cuma dia punya penyampaian tu berbeza. Dan hari ini alhamdulillah dikembalikan dengan cara biasa. Inilah nikmat Allah yang mana Allah pulangkan kepada kita semua, supaya apa? Supaya semua ni nak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan, maka para ulama mengatakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita iaitu nikmat iman dan juga Islam. Ada orang dia tidak begitu menghargai nikmat seumpama ini. Bagi mereka dia kata dia nampak yang berbentuk kebendaan. Dia nampak harta, dia nampak wang ringgit dan sebagainya. Namun yang sebenarnya yang paling besar tuan-tuan iaitu nikmat yang disebut sebagai iman dan juga Islam. Sekaya mana pun kita, belum tentu kita masuk syurga Allah. Nah, berkemungkinan kita itu akan dilalaikan dengan harta tadi. Nah, berapa ramai yang mana mereka itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala kerana banyak rezeki yang Allah beri pada dia. Sebab itulah iman dan Islam, para ulama kata inilah merupakan satu tiket kita untuk masuk syurga Allah. Harta belum tentu. Nah, orang yang mana dulunya kaya kemudian mati dalam keadaan kufur tak dapat masuk syurga Allah, walaupun sebelum tu dia banyak memberi sedekah, bantuan dan sebagainya. Sebab itulah Allah sebut di dalam suratul Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Allah kata barang siapa yang mana tuan-tuan dia berpaling daripada agamanya, dalam erti kata dia kafir. Nah,
Fayamut, kemudian dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah kata orang seumpama ini tuan-tuan akan rosak binasalah segala amalan-amalan yang dia buat. Nah, tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab kenapa? Kerana dia tidak lagi berada pada agama Islam. Sebab itulah orang bukan Islam tuan-tuan, banyak mana pun dia menyumbang. Nah, kalau lebih-lebih lagi musim Covid ni, beri sumbangan dan sebagainya, dia tak Islam, maka tak dapat pahala. Pahala tak dapat, kemudian dia juga tak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah kita boleh nilai besarnya iman dan juga Islam, yang mana Allah masih berikan kepada kita. Dan perkara ini perlu kita jaga. Nah, segala perkara-perkara yang mana boleh mengganggu gugat akidah umat Islam khususnya kita di Malaysia pada hari ini tuan-tuan, maka perlu kita bendung sama sekali. Kita di Malaysia alhamdulillah, sebab apa? Sebab kita ada satu undang-undang yang kita boleh katakan komprehensif, mengawal penularan agama lain kepada orang Islam. Ini berbeza dengan negeri jiran kita, Indonesia. Nah, mereka tidak seperti kita yang berada di yang berada di Malaysia. Liberal suatu fahaman, liberalism, pluralism satu fahaman yang mana boleh merosakkan akidah umat Islam. Liberal ni satu fahaman yang mana melonggarkan sendi-sendi syariat. Melonggarkan sendi-sendi syariat. Sebab itu, sebab kalau kita tengok gerakan missionary pada hari ini tuan-tuan, dia tak terus serang akidah. Sebab apa? Akidah ini sesuatu dari segi bahasanya, sesuatu yang tersimpul, dia kuat. Tapi dia boleh terburai. Jadi strategi orang missionary pada hari ini, dia tak serang langsung kepada direct kepada akidah, tetapi dia bawa, diserang ikut syariat dulu. Dia bawa kepada cara hidup, bebas, LGBT dan sebagainya. Jadi akhirnya bila dah syariat tu makin lama makin longgar, dia bawa kepada akidah. Ini strategi. Walaupun lambat, nampak macam lambat, tetapi dia memberi kesan yang lebih baik daripada terus serang pada akidah. Sebab contoh dia bawa muballigh dia masuk negara kita, mereka takkan dapat. Sebab apa? Kita nak dakwah pada orang Islam, kita ada undang-undang. Tetapi cara yang dia guna pada ni, jarum halus yang dia ada, dia serang dari sudut syariat terlebih dahulu. Jadi dia boleh bawa satu fahaman, orang kata Islam liberal. Jadi orang tengok macam Islam, khususnya mereka yang baru nak kenal Islam, nampak macam Islam. Rupanya Islam itu telah dilonggarkan dari sudut syariat. Saya ingat 3-4 tahun dulu tuan-tuan, di Seremban, ketika mana kerajaan dulu lah, saya tak nak sebut kerajaan mana, dibuat satu program apa? Program doa beramai-ramai. Kita kata baguslah. Doa beramai-ramai yang melibatkan ramai bukan sahaja Islam dan juga penganut agama lain. Dia panggil ketua pemimpin agama, ada pemimpin agama Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya, buat setempat. Dia buat setempat tuan-tuan. Jadi setiap pemimpin agama tadi naik, dia berdoa. Yang Kristian naik doa cara dia, Buddha naik doa cara dia. Jadi naik yang Hindu cara dia, kemudian naik yang Islam juga doa cara. Jadi kita tengok macam bagus. Tetapi itu sebenar tuan-tuan, satu tindakan yang mana kita meliberalkan Islam. Pluralism, liberalism ada di situ. Mana mungkin Islam sama seperti agama lain? Tak boleh tuan-tuan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi kata Islam tu tinggi dan tidak ada agama lain yang setara dengan agama Islam. Jadi dibuat majlis umpama itu nak bagi nampak sama agama. Itu bahaya. Yang mana fahaman ini kalau menular dalam pemikiran kita pada hari ini tuan-tuan, maka dia akan merosakkan. Orang tengok agama itu sama. Agama itu sama. Sedangkan Islam, Nabi kata tidak sama sekali sama seperti agama lain. Dia tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Sebab itulah bahayanya fahaman-fahaman liberalism, pluralism dan sebagainya. Dan fahaman-fahaman yang saya sebutkan ini tuan-tuan, begitu subur di negara jiran kita, iaitu negara Indonesia.
Mereka tuan-tuan, dia ada suatu pegangan negara dia panggil Pancasila. Sehingga kan masyarakat dia itu, kita tengok gaya hidup dia agak terbuka daripada kita di Malaysia. Di sana satu keluarga pelbagai agama ada. Nah, dulu pemimpin Indonesia dia kata dia Islam, ayah dia kata Buddha, mak dia. Dalam satu keluarga itu pelbagai agama. Nah, jadi berlaku di sana. Nah, begitu juga negara mereka ada menteri agama, dia ada menteri agama. Nah, tapi menteri agama ni bukan menjaga satu agama, tuan-tuan. Kita menteri agama jaga Islam. Nah, menjaga Islam. Tapi di sana tuan-tuan, dia menteri agama menjaga semua agama. Nah, sebab itu di Indonesia tidak ada mufti. Tidak ada mufti. Yang adanya majlis MUI, Majlis Agama Indonesia, Islam Indonesia, yang mana buat fatwa lah, lebih kurang. Jadi mufti tak ada. Nah, jadi sebab itulah dalam sana ada mazhab dua aliran besar, Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ini saling percakaran di antara satu sama lain. Jadi apa yang saya sebutkan di situ, apa yang berlaku di negara jiran kita kemungkinan sampai ke negara kita. Nah, kemungkinan sampai ke di negara kita, dan realiti pada hari ini dah ada. Ism, fahaman seumpama ini dah ada dikesan di negara kita. Sebab itulah saya bawa satu analogi, tuan-tuan. Analogi yang cukup mudah, iaitu jika sekiranya berlakunya kebakaran di Indonesia, orang sana dia bakar hutan, bakar ladang kelapa sawit, jerebu tu sampai ke negara kita. Nah, sampai pernah di isytihar darurat. Sebab apa? Bukan kita bakar, negara jiran yang bakar, tak kena kepada negara kita. Begitu juga tuan-tuan, jika sekiranya berlaku pencemaran akidah di sana, pasti akan sampai di negara kita, tuan-tuan. Jadi inilah di antara cabaran yang ada pada kita pada hari ini dalam mendepani kepada perkara-perkara seumpama ini. Saya pernah satu ketika jumpa seorang profesor Indonesia yang mana dia pernah mengajar di universiti tempatan kita. Dia tahulah tuan-tuan, selok-belok perundangan Islam di negara kita. Jadi dia kata, ustaz, dia kata Islam di Malaysia ni, mana pengurusan pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia ini, dia kata umpama apa? Dia kata umpama hospital kerajaan. Sebab apa? Sebab ada satu dasar yang kita katakan yang kukuh lah, yang menghalang daripada agama-agama lain. Tapi berbeza di Indonesia, dia kata. Sebab apa? Sebab di Indonesia dia kata pengurusan hal ehwal Islam itu umpama hospital swasta, klinik swasta, dia kata. Semua orang boleh buka klinik, lebih terbuka, sehingga kan nak jaga suatu perkara itu, tuan-tuan, agak sukar sekali. Dan inilah kelebihan yang mana ada di negara kita, tuan-tuan. Kita ada kawalan kepada perkara-perkara seumpama ini. Halangan-halangan yang mana dapat kita bendung. Sebab negara mereka agak sukar. Oleh yang demikian, tuan-tuan, pernah satu ketika saya ingat JAKIM buat suatu program webinar tentang peranan masjid dan juga surau ketika mana musim pandemik. JAKIM buat program secara webinar, tuan-tuan, iaitu live dengan Indonesia. Kita cerita peranan kita di Malaysia ni. Kita kata kita masjid, kita buat SOP penjarakan, dilimitasi jumlah, ada sanitizer dekat luar, ada cek suhu dan sebagainya. Kita boleh buat di Malaysia secara total, kita kata begitu. Jadi bila kita tanya orang Indonesia, dia kata dia tak dapat buat. Dia tak dapat buat. Kenapa? Kerana, tuan-tuan, kebanyakan masjid dan juga surau di sana adalah milik individu. Kita di sini milik semua bawah majlis agama Islam. Jadi sana milik individu. Jadi nak buat satu undang-undang yang menyeluruh agak sukar, payah. Buat pun yang lain tetap dia masjid, dia tanah, dia ada kepunyaan dia, semua dia urus. Jadi menyukarkan dari sudut penyelarasan tadi. Jadi berbezalah saya tengok, tuan-tuan, yang mana yang kita yang ada hari ini bukan sahaja konteks pengurusan masjid, malah dari sudut penjagaan akidah umat Islam di negara kita, tuan-tuan, lebih terjaga dari sudut
daripada halangan-halangan agama bukan Islam yang cuba nak masuk memesongkan kefahaman umat Islam yang berada di negara kita pada hari ini. Nah, sebab itulah akidah ini suatu penjagaan yang mana peringkat yang paling tinggi. Nah, di dalam perbahasan maqasidus syariah, tuan-tuan, disebut sebagai hifzuddin. Hifzuddin ni apa? Iaitu penjagaan agama. Agama apa? Agama Islam. Jangan kita kata agama lain. Dulu ada seorang pemimpin, pimpinan, dia kata kita bukan hanya menjaga agama Islam, kita jaga juga agama lain. Jangan. Ini satu pemahaman, ini dah kita kata pemahaman dah liberal dah. Nah, yang mana ada pluralism dan sebagainya. Sebab para ulama menyebut, tuan-tuan, hifzuddin, ad-din kalau orang mengaji bahasa Arab, dia dalam bentuk singular. Mufrad. Ada pula alif dan lam, makna ma'rifah khusus. Ad-din huwal Islam. Agama itu agama Islam, menjaga agama Islam, bukannya merujuk kepada agama-agama lain. Sebab itulah kalau kata semua agama, kita tak panggil ad-din, kita panggil al-adyan, maknanya banyak agama. Maka para ulama sebut ad-din, hifzuddin, membawa maksud menjaga agama Islam. Cuma kita dengan agama lain, kadar interaksi kita macam mana? Mari kita menghormati agama lain. Nah, kita tidak menghina agama lain. Nah, kita tidak merendah-rendahkan agama lain. Bukan sampai kita jaga agama dia. Nah, umpamanya masjid tiba-tiba dibuat gereja, kita pergi tolong agama. Beri peruntukan. Nah, tolong cat, maka hukumnya, maka ini sesuatu yang ditegah oleh syarak. Nah, Allah kata wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam apa? Dalam kerja itsm, perkara dosa dan juga permusuhan. Nah, jadi kita tolong kepada perkara itu, tuan-tuan, maka dah terlibat dah kita dalam kerja-kerja membantu agama lain. Nah, syiar agama lain. Maka ini sesuatu yang tidak diharuskan oleh syarak. Sekadar kita beri dia makan, kita bagi duit, nampak dia miskin, tak ada duit, kita bagi, itu sesuatu yang diharuskan. Tapi kalau kerja yang berkaitan tentang ibadat, ritual mereka, tak boleh sama sekali. Nah, kita mengulurkan bantuan kepada perkara seumpama itu. Saya di JAKIM, tuan-tuan, nah, dapat aduan pada bulan 1 itu berkenaan tentang atomi. Nah, syarikat MLM yang dikaitkan dengan ada gerakan missionary di sebalik itulah. Nah, jadi saya tak mengeluarkan fatwa, tidak. Nah, walaupun kita duduk di duduk di JAKIM, tidak. Cuma dakwaan tu nampaknya dari sudut sandaran tu ada. Nah, beberapa dakwaan sehingga kan Atomi Malaysia dia menggugurkan beberapa iklan maklumat di website dia yang dikaitkan. Sebelum ni ada, dia kata dia melalui Dreamy Foundation dan sebagainya. Cuma saya tak kata dia haram lagi sebab fatwa belum ada. Cuma dalam hal-hal seumpama ini, tuan-tuan, bila dah ada dakwaan yang kuat mengaitkan dia ni dengan gerakan missionary, malah dia punya CEO sendiri pun ada video kata dia menerusi Dreamy Foundation ini membuat kerja missionary. Di situ telah mencetuskan di hati kita, tuan-tuan, satu perasaan syubhah, rasa was-was, rasa keraguan dan sebagainya. Jadi bila timbul perkara-perkara seumpama itu, tuan-tuan, maka Nabi ajar apa kepada kita? Nabi suruh kita jauhkan. Sebagaimana hadis baginda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggallah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Mana ambil sesuatu yang yakin. Jangan kita berada di dalam hal-hal seumpama ini yang boleh memberikan keraguan kepada kita. Jadi pada saya lah, tuan-tuan, kita tak menjatuhkan hukum haram, tidak. Dah ada keraguan, orang kata istilah dari undang-undang, keraguan yang melampau. Jadi bila ada keraguan yang teruk, pada saya kita ambil jalan selamat. Supaya apa? Supaya kita tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti seumpama ini, dan kita pilihlah
ruang-ruang lain. Nah, banyak lagi pilihan tuan-tuan. Nah, MLM bukannya satu. Nah, MLM ni tuan-tuan, dia berbagai-bagai lagi. Saya tak nak sebut lah, nanti kata saya mengemping pula. Nah, jadi banyak lagi pilihan-pilihan lain untuk kita ambil. Kenapa? Untuk kita terus berada dalam benda-benda yang syubhat tadi. Syubhat ini ia boleh mendatangkan masalah hati. Imam Ghazali kata ada 10 penyakit hati. Nah, kalau kita bincang panjang lah tuan-tuan. Jadi antaranya penyakit yang membawa kepada penyakit hati tuan-tuan, iaitu kita berterusan berada di dalam benda-benda keraguan seumpama ni. Orang bergerakan bukan Islam hari ni tuan-tuan, dia sungguh licik. Sebagaimana saya cerita tadi lah, takkan dia bawa dengan cara lain, cara hidup. Dia bawa pula dengan yang terkini tuan-tuan. Saya nampak bentuk yang disebut dalam bentuk BAM. Bukan badminton kalah dah. Awal lagi kita out. Jadi business as mission. Dia buat bisnes. Dia buat bisnes tuan-tuan. Dari bisnes tersebut dia funding dia punya gerakan. Dan ada beberapa lagi lah yang saya tak boleh nak sebut lagi sekarang ni tuan-tuan, yang mana ada kita dapat bukti-bukti kaitan-kaitan dia yang digunakan oleh mereka ini untuk menggerakkan gerakan-gerakan missionary. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Kristian ni, dia banyak cabang-cabangan dia. Nah, kalau kita di Korea sebagai contoh. Nah, di Korea ini atau itu dari Korea. Nah, jadi Korea ni dia ada satu fahaman Kristian yang besar di sana yang disebut sebagai Unification Church. Unification Church, kepada dari Tuhan Mun dia. Nah, cuma ini Kristian bid'ah. Kristian bid'ah, mana Kristian tak iktiraf. Pop di Italy tu tak iktiraf. Ni dipanggil satu ajaran kultus. Nah, kultus yang tidak diiktiraf tuan-tuan. Nah, jadi mereka ini tuan-tuan sangat agresif dalam mengembangkan ajaran-ajaran mereka. Dan dia bergaduh dengan Kristian yang asal. Nah, pernah PDRM menceritakan kepada kami tuan-tuan, berlaku pergaduhan Kristian sama Kristian. Mana Kristian yang muktabar, itulah kita kata, nak lawan dengan kultus tadi, yang bid'ah tadi, sampai mereka ni berbunuh di antara satu sama lain. Berlaku di Cerah, Taman Midah. Nah, laporan dapat, sanggup dia sebab bahaya. Maknanya tuan-tuan, dia bukan sahaja bergerak mengikut bisnes dan sebagainya, tapi bahaya juga dari sudut ancaman keselamatan di situ. Nah, kultus sangat banyak tuan-tuan. Nah, setakat yang saya dapat maklumat ada 60. Itu tak tamat lagi, 60 kultus. Nah, di Amerika Syarikat dia ada suatu kawasan, region yang dipanggil sebagai Utah. Orang pernah, saya tak pernah sampai. Saya baca laporan yang kita dapat ni, Utah. Nah, Utah, kawasan region di Utah. Utah ini Kristian di sana adalah Kristian yang disebut sebagai Kristian Mormon. Nah, Kristian Mormon tuan-tuan. Jadi ini bid'ah juga. Bid'ah tapi yang dinamakan sebagai Mormon. Jadi bandar tersebut tuan-tuan, bandar yang dikatakan penganut di situ, yang mana penganut yang menganut fahaman Mormon Kristian yang bid'ah tadi, dan juga tidak diiktiraf. Dan Utah ini suatu bandar yang dikenali sebagai bandar yang cukup hebat dari sudut MLM. MLM cukup hebat. Wanita-wanita di sana banyak dia tidak bekerja sebab fahaman Mormon tak boleh bekerja. Fahaman tak boleh bekerja. Jadi mereka buat kerja macam mana? Kerja MLM ginilah. Nah, mana tak boleh secara fizikal pergi buat kerja, tidak boleh. Nah, jadi mereka pun ada doa dia tuan-tuan. Jadi dia buat kerja, jadi di sana cukup hebat dari sudut sistem MLM, sehingga region Utah ni disebut sebagai bandar MLM. Gitulah cerita lebih kurang tuan-tuan. Maknanya banyaknya, dan produk-produk yang mana yang berada di sana ada sampai di negara kita. Semua saya tak nak sebut lagi. Nah, tak nak sebut ni sebab adalah beberapa halangan-halangan yang tak boleh kita nak nyatakan lagi. Cuma ada. Nah, Universiti Utah University itu universiti yang mengembangkan fahaman Mormon. Nah, ramai jadi Mormon ni, apa yang saya tengok tuan-tuan, satu fahaman yang mana ramai di kalangan penganut dia ini
orang yang berjaya di dalam bidang perniagaan. Cukup hebat. Nah, dari mereka menjalankan perniagaan, MLM dan sebagainya. Jadi ini di antara bimbang kita beli barang mereka. Nah, bila kita beli barang mereka, mereka dapat untung. Nah, pastinya keuntungan itu sampai ke negara mereka. Mereka pula buat gerakan-gerakan Kristian dan sebagainya. Dan banyak tuan-tuan scholarship tuan-tuan yang ditawarkan di universiti dan sebagainya. Kadang-kadang tu dari Korea, daripada beberapa negara lagi, Hong Kong. Bila kita tengok balik, rupanya bila dikaji balik, dinilai balik, rupanya daripada gerakan-gerakan tadi. Sebab dia kaya tuan-tuan, dia ada modal yang cukup banyak. Nah, dia buat program scholarship. Nah, orang pelajar kita ikut pergi negara mereka, dia tak ada lah mengkristiankan, tidak. Dia ceritalah tentang dia punya agama dan sebagainya. Yang sedikit sebanyak boleh memercikkan minat dan sebagainya. Nah, akhirnya boleh memesongkan akidah umat Islam, khususnya kita yang berada di Malaysia pada hari ini, tuan-tuan. Sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Tentang penyelewengan akidah ni, tuan-tuan, kalau kita tengok di Malaysia kita baru-baru ni isu PMYT, perjalanan mimpi, saya ingat yang terindah yang terakhir. Mimpi yang dialami oleh seorang wanita, dikenali sebagai Sitah Nur. Jadi mimpi yang mana telah menimbulkan kegusaran awam. Sebahaya, tuan-tuan. Kita mimpi dia ni dikata akan berlaku satu peperangan dunia di mana di Sabah. Nah, oleh kuasa asing. Jadi bila perang ni, dia boleh menimbulkan kebimbangan. Bila kebimbangan, kita boleh didakwa, tuan-tuan. Didakwa kerana apa? Bawa satu perkhabaran yang boleh membawa kegelisahan. Dia didakwa, tuan-tuan, melalui di bawah akta hasutan. Sebab itu bahaya. Nak glamour pun tengok tempat. Jangan kita cuba memercikkan perkara-perkara yang mana boleh mendatangkan kerisauan awam. Kerana apa? Kerana kita boleh didakwa. Jadi hamba Allah ni, tuan-tuan, mimpi dia, bila saya tengok mimpi dia, tuan-tuan, bukan sahaja bahaya yang boleh kebimbangan awam saja, malah bercanggah dengan prinsip teras akidah dan juga syariat. Banyak perkara, tuan-tuan. Boleh baca, dia share mimpi dia, tuan-tuan. Nah, jadi bila kita tengok, Allahu Akbar. Nah, bermacam-macam perkara yang mana bertentangan dengan syarak yang mana diceritakan dalam mimpinya. Antaranya yang saya nak sebut beberapa yang major lah. Dia kata apa? Dia kata Allah memegang bahu dia. Waliyahzubillah. Ini tajsim. Tajsim ni mengatakan Allah itu seperti makhluk. Sebab pegang ni makhluk. Tak pegang bahu dia sebab makhluk, tuan-tuan. Dan sepakat para ulama kata, barang siapa yang mengatakan Allah itu sama seperti makhluk, kufur. Waliyahzubillah. Gugur batal iman, tuan-tuan. Jadi dia boleh mengatakan sedemikian, Allah memegang bahu dia. Nah, kemudian dalam mimpi dia juga, dia kata dia jumpa malaikat secara yaqazah. Secara yaqazah ni apa? Secara kata orang secara fizikal, bersemuka ni. Jadi ini juga dilihat perkara-perkara yang bercanggah dari sudut prinsip asas akidah. Dia kata pula dia minta, dia mohon kepada arasy Allah supaya membakar Nabi Adam. Sebab apa? Sebab kerana Adam lah kita turun ke muka bumi ni. Jadi kita tengok banyak siri-siri penyelewengan di situ. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, tuan-tuan, berkenaan tentang mimpi ni. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis baginda Nabi menceritakan tentang hadis. Antaranya Nabi sebut satu hadis, iaitu Nabi kata ar-ru'ya salasatun. Mimpi ni Nabi kata ada 3 jenis. Ada 3 bentuk. Pertama, ru'ya salihatun busyra min Allah. Pertama, mimpi yang salih. Ini suatu perkhabaran gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mimpi pergi umrah. Hari ni lama payah nak pergi umrah dah. Berada di Mekah, ini cerita mimpi yang baik. Dah berada majlis ilmu, dah berada jumpa orang alim ulama dan sebagainya. Ini mimpi yang baik. Kemudian Nabi kata yang kedua, wa ru'ya
tahzinun minasyaitan, iaitu mimpi. Jenis yang kedua mimpi yang tahzin, iaitu yang menakutkan, yang menduka citakan. Minasyaitan, iaitu daripada syaitan. Daripada syaitan. Dan yang ketiga tuan-tuan, Nabi kata wa ru'ya yahdutsu wa ru'ya mimma yahdusul mar'u nafsuhu, iaitu mimpi-mimpi yang mana berlaku ke atas tubuh, iaitu mimpi yang mana berlaku daripada apa yang dilakukan oleh seharian orang itu. Umpama dia contoh tuan-tuan, kita buat kerja, kita pergi kerja, duk fikir kerja ni siapa bawa pada mimpi. Nah, dan mimpi itu dapat daripada mana? Daripada kerana kita kuat sangat, terlalu obses buat kerja. Maka Nabi kata mungkin berlakukan daripada perkara seumpama ini. Dan saya kira mungkin ada di kalangan kita pernah lalui perkara ini. Kemudian dalam hadis tadi sebut fa in ra'a ahadukum yukrahu falyaqim falyusalli wa la yuhaddits bihannas. Nabi kata barang siapa di antara kamu yang mendapat mimpi yang buruk, yang menakutkan, Nabi kata falyaqim, hendaklah dia bangun. Tengah malam dia kena bangun. Falyusalli, kemudian hendaklah dia dirikanlah solat. Nah, ni tolak taubat dan sebagainya. Nah. Kemudian yang ketiga Nabi kata wala yuhaddits bihannas, janganlah dia ni duk cerita ke orang, duk viral pada orang macam hamba Allah ni buat. Hamba Allah ni yang mimpi dia ni, dia bukan hanya viral, dia ada Facebook sendiri, YouTube private sendiri. Nah, dia buat Google Meet dan sebagainya. Dia elah cerita mimpi dia dan sebagainya. Nah, jadi kita tengok dalam hal ini tuan-tuan, Nabi dah ajar kita cara jika sekiranya kita mendapat sesuatu mimpi buruk, nah, bukan dengan cara kita cerita pada orang lain sehingga menimbulkan apa yang telah saya sebutkan tadi, kegelisahan awam, sehingga menyebabkan kita didakwalah pula. Nah, didakwalah pula oleh pihak berautoriti tadi. Jadi inilah yang mana berkaitan tentang mimpi tuan-tuan. Yang mana boleh kita ambil pengajaran sejauh mana nak pegang. Maka para ulama kata sekadar sebab mimpi ni tak boleh nak dijadikan hujah. Kenapa? Kerana banyak possibility, kebarangkalian. Mungkin betul, mungkin tidak. Mungkin kerana kita ni kuat sangat kerja, sehingga akan terbawa-bawa dalam tidur. Jadi mimpi ni sekadar dengar-dengar cerita bolehlah. Sekadar kata orang maklumat, cerita-cerita, bukannya untuk kita iktikad 100% nak berpegang kepada perumpama ini. Maka sebab itulah dia mimpi disebut para ulama pada kategori zon. Zon ni satu sangkaan. Jadi nak berhujah mesti pada kedudukan yang yakin. Yakin ni yakin 100%. Zon ni 60%. Syak 50-50. Lebih rendah daripada itu disebut sebagai waham. Jadi tak boleh nak dijadikan hujah. Dia bukanlah dalil yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan hujah dalam sesuatu perbahasan hukum itu sendiri. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk malam ini. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu sudah pasti daripada kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum